Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik daripada Allah kita dapat bersama lagi untuk meneruskan pembacaan daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi, yang mana kita sampai pada kalam muhasyi Syekh Syarqawi wa qad taqaddama annahu muhalun. Waqad taqaddama annahu muhalun. Jadi kita sambung sebelum tu, kita baca di tepi ni dulu. Kita habiskan dulu daripada kalam Syekh Hudhudi kat tepi ni. Kata dia, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma burhanu istighnaihi 'anil mukhassisi bikasri sadi. Adapun dalil terkayanya Tuhan, tidak berhajatnya Tuhan kepada mukhassis, yang mentaksis, yang menciptakannya, baca dengan kasri sad. Wahuwa, apa itu mukhassis? Wahuwal fa'ilu, iaitu fa'ilah. Kenapa? Apa dalil Tuhan tak memerlukan dan tak berhajat kepada mukhassis? Fali'annahu, maka kerana sesungguhnya, law ihtaja ilaihi, kalau Tuhan berhajat kepada mukhassis, lakana hadithan, maka Allah Ta'ala pun baharulah dia. Kalau ada dia itu memerlukan kepada yang mengadakannya, maka tentulah sebelum ni dia tidak ada, kemudian dia diadakan oleh mukhassis tersebut, jadi orang panggil itu baharu. Wadhalika muhalun, dan itu mustahil, lima taqaddama, kerana barang yang telah dahulu kita bincangkan, min wujubi qidamihi, daripada wajibnya qidamihi ta'ala, wa baqaihi, wajibnya Tuhan bersifat qidam dan baqa. Baru kita masuk dalam ni. Qala al-muhasyi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Qawluhu wa qad taqaddama annahu muhalun, dan telah terdahulu bahawa sesungguhnya itu mustahil. Mana? Mana ini? Diterang pada waqad taqaddama annahu muhalun. Sini. Perbincangan tentang bahagian pertama, iaitu Tuhan itu bukan sifat. Qiyamuhu ta'ala dengan maksud Tuhan bukan sifat. Waqad taqaddama annahu muhal, katanya fihi nazarun, pada kalam musannif tu ada nazar. Kena tilik lagi tu, kena ada perhatian sikit tu. Kenapa? Li'annal adillata innama qamat ala istihalatihi fil hawadithi, kerana sesungguhnya dalil itu hanya senya didatangkan, tegak dia. Dalil itu ditegakkan di atas mustahilnya perkara itu pada hawadith, pada makhluk. La fil qadim, bukan pada qadim. Mana ni? Sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Sifat tak boleh bersifat
dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dia kata itu, dalil itu ditegakkan dan didatangkan atas mustahil berlaku pada pihak makhluk. La fil qadim, bukan pada pihak yang qadim, kama huna, sebagaimana di sini. Okey. Satu, tak jawab gitu. Kena ingat dulu satu. Yang kedua, wa aidan fal qa'idatu al mutaqaddimatu, kaedah yang telah lalu, mu'taradatun, diiktirad dia bi annahu, kaedah mana? Ingat kaedah al qabilu lisyai' la yakhlu anhu aw an diddihi. Tu kaedah tu. Dia kata kaedah itu diiktirad dengan bahawa la yalzamu an yakuna li kulli syai'in diddun. Kata tidak lazim bahawa ada bagi setiap sesuatu tu ada lawang dia. Kata tak mesti satu sesuatu tu ada lawang dia. Li jawazi an yakuna muqabiluhu adaman, dengan bahawa ada muqabil dia itu adam. Muqabil tu bukan benda hak jenis ada, bukan dik, benda adam. Jadi maknanya dia tak ada lawang lah. Wa nafyan, dan juga nafi. Muqabil bagi sesuatu itu benda yang adam dan juga penafian. Itu dia. Itu nazar ataupun i'tirad dia. Okey, katanya apa jawab dia? Sallamna dhalika. Katanya tak apalah, kita terima demikian tu. Tak apalah, kita terimalah benda tu. Tetapi lakin la nusallimu, kami tidak menerima imtina al-khuluwi anisyai'i wa diddihi. Kami tidak terima terhalangnya, mustahilnya, imtina dengan makna mustahil lah, ternafi, terhalang, mustahilnya khuluwi anisyai' wa diddihi. Kami tak terima boleh sunyinya daripada sesuatu dan juga lawangnya. Kami tak terima tu. Bal yajuzu dhalika, bahkan harus demikian itu. Makna tak ada langsung dia sesuatu sifat dan lawannya tu tak ada langsung. La nusallimu imtina, kami tak terima mustahil khulu an syai' wa diddihi ni. Kami tak terima ni. Kan dia katakan al-qabilu li syai' la yakhlu anhu aw an diddihi. Dia kata la nusallimu. Walaupun sebelum ni kita tak apalah kalau kita terima pun. Kalau kita terima pun demikian, tetapi kami tak terima bahawa mustahil sunyi daripada sesuatu dan lawangnya. Bal yajuzu dzalik, bahkan boleh berlaku dia tak ada satu sifat dan tak ada lawangnya. Kama fil ma'i wal hawa'i, sebagaimana pada air dan pada udara. Fa innahuma khaliyani anil alwani, kerana kedua-duanya itu sunyi daripada warna. Contoh menarik ni, dia kata air. Air apa? Air yang biasa, air kosong tu lah. Air pada yang asal tu. Air yang asal tu, dia boleh menerima putih tak? Boleh. Boleh menerima warna coklat tak? Boleh. Tapi adakah dia bila boleh menerima salah satu, dia tidak sunyi daripadanya ataupun lawannya ataupun muqabil dia? Air dia boleh menerima bersifat dengan warna, contohnya merah. Kita tak silap. Kalau dia sunyi pada warna merah, mesti tak dia tu ada sifat lawangnya? Tak mesti. Tak ada langsung boleh apa. Merah pun tak ada, warna lain pun tak ada. Nampak? Jadi kaedah dia kata tadi, al-qabilu li syai' la yakhlu anhu aw an diddihi. Jadi bila contoh kita datangkan contoh air dengan udara sebagaimana kata Mahsyi ni, waktu tu walaupun dia boleh menerima salah satu sifat, tapi dia juga tak mesti menerima lawang, dengan maksud dia sunyi daripada kedua-duanya, sesuatu dan lawangnya. Makna air tak bersifat dengan warna apa-apa warna. Fa innahuma
khaliyani anil alwani, sunyi daripada warna, kulliha, kesemuanya. Maka bila begitu, fadalilul madhkuru ghairu tammin, maka dalil tu tak sempurna orang panggil. Dalil tu tidak sempurna. Tengok, siapa begitu dia ulama fikir dan juga meneliti pada pendalilan tu. Jadi dalil tu tak sempurna. Maka fakanal aula, maka adalah yang lebih aula an yaqula, bahawa berkata musannif, inna sifata law qabilat al-ittisafa bisifatin. Dia patutnya kata ginilah, lebih aula, bahawa sesungguhnya sifat itu kalau dia menerima bersifat dengan satu sifat, fala yakhlu, maka tidak sunyi, imma antakunal maqbulatu, bahawa adalah yang diterima itu, mislaha, seumpama sifat itu juga, au diddaha, ataupun lawan baginya, au khilafaha, atau menyalahinya. Nampak? Menyalahinya mana? Ada tambah lagi lah. Khilafaha. Khilaf ni makna menyalahi. Awak ni boleh masuk tak bersifat langsung ni. Air boleh bersifat dengan warna hitam. Tak dakwat ke apa kan. Atau lawannya putih. Atau lain muqabil lah. Lawan maksud muqabil yang selain daripadanya. Ataupun khilafah, menyalahinya. Tak ada langsung. Jadi umum gitu. Bila kata masukkan kalam au khilafah, maka merangkumi umum dia. Jadi sebab tu dia kata innal al-aula an yaqula inna sifata law qabilat al-ittisafa bisifatin fala yakhlu imma an takuna al-maqbulatu mithlaha. Tak sunyi, sama ada yang diterima itu seumpama warna itu ataupun lawannya atau menyalahinya. Fal aqsamu kulluha batilatun, maka kesemuanya itu batil. Kenapa? Li'anna littisafa bimithliha, kerana bersifat seumpamanya, yujibu laha hukman, bersifat dengan seumpama sifat itu, mewajibkan dia berhukum hukman mithlama tujibuhu, seumpama apa yang mewajibkan sifat itu, wahiyya limahalliha ke apa ni? Nuskah yang dia macam mana? Mithlama tujibuhu hiya limahalliha. Gitu eh. Seumpama apa yang mewajibkan sifat itu bagi mahalnya, bagi zatnya. Bila sesuatu sifat bersifat dengan sifat lain, maka sifat itu mewajibkan apa yang dia wajibkan pada mahalnya, pada tempat yang dia bersifat itu. Apa? Maka contoh gini, kalau ada zat dia bersifat dengan ilmu, maka ilmu itu mewajibkan zat itu bersifat dengan tempatnya. Apa dia? Kaunuhu aliman. Katakanlah ilmu itu pula bersifat dengan sifat lain, maka sifat itu juga mewajibkan bersifat pada sifat itu apa yang diwajibkan pada zat tadi. Fayakunu. Tengok, faham tak tu? Dia kena beri perhatian sikit ni. Dan jangan hilang punca. Dia kata sini, kalaulah kerana apa? Kerana al-ittisaf, bersifat dia dengan seumpama sifat itu, mewajibkan baginya, bagi sifat tadi, satu hukum lain pula. Seumpama hukum yang dia wajibkan sifat itu bagi tempatnya, bagi tempat sifat tu berada. Ilmu sifat duduk pada satu zat, pada satu tempat, maka mewajibkan zat itu kaunuhu aliman. Ada satu sifat lain, hak lain pula, yang lahir dengan sebab bersifat tu. Maka kalau sifat itu bersifat dengan sifat lain, maka sifat yang lain itu mewajibkan sifat yang pertama tadi bersifat dengan sifat lain pula. Fayakunul ilmu, maka jadilah ilmu itu, ilmu ni sifat, alimah pula. Ilmu
Tapi kerana ilmu tu adanya sifat satu lagi ilmu, maka dia mewajibkan bersifat dengan alimah pula. Alimah, ilmu tu ialah yang alim. Nampak? Pelik lah tu. Wal kudratu fayakunul kudratu qadiratan. Kudrat itu pula, dia tu bersifat dengan keadaannya qadirah, keadaannya yang berkuasa. Wal hayatu hayatan. Sifat hayat itu pula bersifat dengan keadaannya hayyah. Wal bayada abyada. Sifat wal bayadu lah. Dan sifat putih itu bersifat dengan keadaan sifat putih itu putih. Wahakadha. Dan demikianlah. Wadhalika muhalu. Mustahil lah. Ini pada fikiran akal pun mustahil. Mana berlaku begitu? Nampak tak? Wali anna mithlaini. Dan kerana dua yang sama. Mutasawiyani fil haqiqah. Kalau dua yang sama, maka dia bersamaan pada hakikat. Bila kita kata dua mislain, dua yang sama, dua misil, maka maknanya dia samalah pada hakikat. Dan kita kata misil kan, seumpama. Maka bila begitu, fala murajjiha lija'li ahadihima mahallan wal akhari halan. Nampak? Jadi tidak ada yang mentarjihkan untuk menjadikan salah satu daripada dua itu mahal, tempat, dan yang satu lagi itu halan, yang menempati. Dunal aksi, tidak sebaliknya. Nampak tak? Faham tak? Kalau satu sifat bersifat dengan seumpamanya, nak tulis ke guanya? Okey, boleh. Kita tulis lah. Kita lukislah senang sikit. Kalau buat isyarat ni, ilmu bersifat dengan ilmu. Bila kata ini sama, ini misil dengan ini. Ilmu dengan ilmu. Dah siapa yang nak menentukan bahawa ilmu A ini jadi mahal, hak ni ilmu B ni jadi hal yang menempati. Yang ditempati, apa dia? Ialah mahal. Yang menempati ialah hal. Siapa yang nak tentukan? Kata sama kan? Maka tentu berhajat kepada siapa yang nak menentukan hak mana sepatut jadi mahal, hak mana satu patut jadi hal. Mana satu? Maka begitu berhajat, tak ada yang murajih lah. Kita maknanya tahakum, sebut saja-sajalah. Andaian, padahal mana boleh. A pula, ilmu kita nak kata ini jadi mahal, ini hal. Apa? B pun sama. Sebab dia misilkan ni sama dengan ni. A dan B ni sama-sama ilmu. Jadi, apa murajih yang menentukan bahawa A ini, ilmu A ini jadi mahal, jadi tempat, dan ilmu B jadi hal. Fala murajjiha li ja'li ahadihima mahallan wal akhari halan. Tengok. Ini masuk dah di perbahasan gini ni. Perbahasan al-umur al-ammah atau seumpamanya gini. Ini antara yang seumpama ni lah. Yang terdapat dalam kitab-kitab besar. Seumpama Syarah Maqasid. Dan juga Mawaqif Al-Iji. Lebih kurang gini lah. Ia perlu otak tu fikir, perlu khayal sikit. Istilah kita lah khayal. Ini cara falsafah fikir ni. Ini cara falsafah fikir. Ini ilmu kalam lah ni. Nampak? Jadi hak ni pun kalau kita sekadar nak mengajar akidah tak perlu tahu tak apa. Tak perlu tahu. Biar kita dah lalu kitab ni kita baca, kita hurailah. Okey, habis. Jadi dia kata fala murajjiha li ja'li ahadihima mahallan wal akhari halan dunal aksi. Tak ada murajjih. Walittisafu bididdiha. Kita itu kalau ittisaf bimithliha. Nampak? Ittisaf bimithliha. Walittisafu bididdiha, dan bersifat dengan dik sesuatu. Dik sifat itu. Yujibu laha hukma dhalika diddi, mewajibkan pada sifat itu hukum dik tersebut, hukum lawan tersebut. Ilmu sifat, ilmu bersifat. Ilmu tu satu sifat ada.
dia bersifat dengan lawangnya pula, jahil. Maka bila ilmu bersifat dengan jahil mewajibkan hukum jahil itu. Maka ilmu itu bersifat dengan jahil, iaitu bersifat kaunuhu jahilan pula. Kau ni mudahnya, senangnya ni. Li'anna diddain, kerana dua yang berlawanan, mutanafiyani, itu bernafi-nafian. Faqiyamu ahadihima bil akhari, berdiri salah satu daripada duanya pada yang lain, yujibulahu aksa, mewajibkan baginya aksa hukmihi, akas lawan hukumnya. Akas lawang pada hukumnya. Yalah. Dia kata bersifat dengan lawang je kan. Maka ilmu tu bersifat dengan keadaan jahil. Bersifat dengan jahil pula. Fayakunu al-ilmu jahilan. Maka jadilah ilmu itu ialah yang jahil. Wal kudratu ajizatan. Kudrat itu ialah yang lemah. Wal iradatu karihatan. Gitu pula. Wa dhalika muhala. Ni senang je nak faham ni. Itu mustahil. Okey. Kemudiannya pula walittisafu bi khilafiha, dan bersifat dengan khilafnya. Khilaf ni makna benda hak tak berkait dengan kategori dia, benda luaran. Alladhi laisa bididdin, yang mana dia bukan dalam kategori tu, itu panggil khilaf. Kalau manis lawang masin, tapi manis lawang kuat, benda lain tu khilaf. Jadi kita tunggu untuk jawab azan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
Okey, sambung balik kita. Kalau ada soalan boleh tulis situ ni, ruangan komen tu. Okey. Walittisafu bi khilafiha alladhi laysa bi dhiddin, dan bersifat dengan menyalahi khilaf ni. Istilah khilaf ni yang bukan dalam kategori sama, benda hak berlainan. Alladhi laysa bi dhiddin, yang bukan lawan bagi sesuatu. Yalzamu alaihi umumu, lazim ke atasnya oleh apa? Umumul mukhtalifati, lazim olehnya umum mukhtalifat, perkara-perkara yang menyalahi lakoh umumul jawaz, gitu. Yalzamu alaihi umumul jawaz, melazimi atasnya umum keharusan fi kulli mukhalifin, pada setiap perkara yang menyalahi. Jadi bila kata sesuatu sifat boleh menerima sesuatu yang khilafnya, mukhalif baginya, maka bila gitu setiap yang mukhalif lain pun boleh terima jugalah. Umumlah keharusan itu pada setiap mukhalif. Fayakumu, nuskah yang ada macam mana? Ada fa ke sini. Fayakumus sawadu bil harakati, maka boleh berdirilah hitam pada gerak. Wal ilmu bil bayadi, dan ilmu boleh berdiri pada putih. Putih boleh bersifat dengan ilmu, gerak boleh bersifat dengan hitam. Wa ghairu zalika, dan selain daripada demikian itu, mimma huwa badihiyul butlani, daripada benda yang secara mudah badih ni maknanya memang batal, tak perlu fikir panjang. Badihi, perkara yang batal dengan apa? Tanpa perlu kita memikir panjang, tanpa perlu kita fikir-fikir dah. Badihiyul butlan maksudnya sesuatu yang memang batal dengan tanpa perlu kita memikir panjang pun. Cakap gitulah dok. Mana benda yang batal, memang orang kata batal lah. Dengan mudah orang boleh kata batal. Mana boleh terima putih bersifat dengan ilmu, gerak bersifat dengan hitam. Buat lagi apa-apa contohnya. Apa lagi? Pedah bersifat dengan gerak. Manis bersifat dengan apa? Manis bersifat dengan berkuasa. Mana boleh begitu? Benda huwa badihiyul butlan, benda yang jelas-jelas. Aywa, itu nak cari tu. Perkara yang jelas-jelas batal. Mimma huwa badihiyul butlan, daripada benda yang jelas-jelas batal. Aywa. Wa aidan, kemudian juga fanis batu. Teruk sangat nuskah ni. Ada fa ke? Fanis batul mukhtalifati, maka nisbah, nisbahan perkara yang menyalahi al-mukhtalifat itu, ghairu mutadaddati, nisbah mukhtalifat, mana mukhtalifat ghairiyah, sifat pada mukhtalifat. Fanisbatul mukhtalifati ghairi mutadaddati, yang tidak berlawanan, perkara yang menyalahi yang bukan dalam kategori lawang dia. Nisbah tersebut nisbatun wahidatun, dikira nisbah yang satu saja. Maka fala ikhtisasa li ba'dihha bi syai'in 'anil ba'di, maka tidak ada pengkhususan, khususnya sebahagiannya dengan sesuatu atas sebahagian, ba'dil akhar, sebahagian yang lain. Anil ba'di al-akhar, tak? Ada alillah. Berat kan nuskah ni. Ba'dil akhar. Okey. Jadi begitu, nisbah yang satu. Kenapa nak tentukan hak ni
hak mana hak jadi mahal, hak mana jadi hal. Fala wajha, maka tidak ada wajah li ja'li ba'dihha, untuk menjadikan sebahagiannya mahallan, jadi tempat, wal akhari, dan dijadikan yang lain halan, yang menempati. Dunal aksi, tidak yang lain. Kenapa nak kata hak ni jadi tempat, hak tu jadi hal, tidak sebaliknya? Maka tidak ada, tak ada sebab, tak ada wajah. Maka bila begitu, kita mendatang, dipanggil tahakum. Tahakum ni makna kita sebut sesuatu tanpa berdasarkan dalil. Ikut sedap, cakap ikut sedap panggil. Jadi tak boleh pakai lah. Jadi benda itu batil dan juga salah. Kan itu, ini dalil bahawa sifat tidak bersifat dengan sifat. Nampak dalil ni kalau ikutnya dia hurai secara mantik, secara kalam lah ni. Memang payah nak faham sikit, tapi kita tidak perlu pun terang seumpama ini kepada orang awam, tetap maklum dah dengan kita terangkan secara contoh. Ini sekarang ni dalil ni berdasarkan susunan burhan juga ni. Tapi cukup kadang-kadang kita datangkan dalil secara tamsil pun tak apa. Cuaca putih, macam mana putih boleh bersifat dengan gerak? Boleh terima ke? Manis bersifat dengan apa? Dengan pahit. Ataupun manis bersifat dengan bergerak. Boleh terima tu. Itu contohlah. Okey. Habis. Qauluhu fali'annahu. Ini masuk dah kepada dalil seterusnya. Burhan yang seterusnya. Iaitu wahdaniyah. Berapa minit dah kita? Sikit je dah. Qala al-musannif rahimahullah wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala. Adapun dalil wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala, fali annahu, kerana sesungguhnya, lau lam yakun wahidan, kalau Tuhan tidak satu, lazima alla yujada syai'un minal alami, maka lazimlah tidak ada sesuatu pun daripada alam ini. Kenapa? Liluzumi ajzihi hina idzin, kerana lazim oleh lemahnya Tuhan ketika itu. Hina idzin ay hina idz lam yakun wahidan. Okay. Habis kita masuk pada kata Muhasyir rahimahullah. Panjang tak ni? Panjang juga. Panjang juga kita baca. Panjang juga. Syarah dia panjang tak? Panjang juga. Jadi panjang juga. Kita berhenti dululah. Okey, sekadar tu sajalah untuk malam ini, insya-Allah. Kita sambung. Ni pun panjang ni, perlu nafas panjang jugalah. Panjang ni. Terus panjang ni kena nafas panjang. Insya-Allah kita sambung pada kesempatan akan datang. Sekadar tu saja untuk malam ni. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.